Jadi tuan-tuan, panjang kalau nak cerita tentang kemuliaan peribadi Nabi. Cuma kita ringkaskan, apakah contoh peribadi Nabi yang kita nak bawa balik dan kita nak amalkan malam ini. Pertama, saya berpandangan peribadi Nabi paling besar sekali yang para ulama sebut adalah dia ni terkenal dengan istilah gelarannya Al-Amin. Al-Amin maknanya pelajaran untuk kita berusahalah mendapat title Al-Amin ini. Nabi digelarkan orang Muhammad Al-Amin, dan gelaran itu bukan Nabi sendiri yang letak, bukan Nabi yang buat isytihar, tidak. Bukanlah Nabi panggil semua orang Arab, orang Arab, nama saya Muhammad, nama panjang Muhammad Al-Amin. Tak ada. Dia namanya itu diberikan oleh bangsa dia sendiri. Bukan Nabi yang isytiharkan, bukan datuk dia yang isytiharkan, dan bukan juga sahabat-sahabat. Orang kafir Quraisy sendiri mencadangkan Al-Amin. Sampaikan pernah satu kali orang Quraisy bermesyuarat, bincang macam mana nak kekang pengaruh Nabi ketika itu. Lalu ada yang mencadangkan, apa kata kita bunuh saja Nabi. Ketika cadangan ini diutarakan, ada yang bantah, jangan, Muhammad ini dia ramai saudara, nanti kalau dia tuntut bela susah kita. Nabi ni keturunan bangsawan juga. Jadi ada yang mencadangkan, apa kata kita penjarakan Muhammad. Cadangannya juga dibantah, tak boleh, kalau penjarakan nanti dia buat apa nama, dia akan bina kekuatan dari dalam, habis kita nanti. Ada yang kata kita halau saja dari Mekah, ini juga ditolak, jangan, kalau dihalau dari Mekah nanti dia akan buat kekuatan dari luar. Ada yang mencadangkan, apa kata kita buat propaganda, kita buat brosur, buat flyers ke apa ke, kita tunggu di sepadan kota Mekah, dekat mana exit tol mana, kita tunggu. Jadi kalau orang masuk, kita edar flyers, nanti orang nak masuk akan baca flyers tu kita tulislah, kalau selamat datang ke Mekah, kalau ke Mekah jangan jumpa orang nama Muhammad, dia orang gila. Oh, dia buat brosur begitu. Bila dia orang buat brosur itu, ternyata sokongan pada Nabi makin bertambah. Sebab manusia dia ada satu perangai, dia panggil mamnu marghub. Manusia ni perangai dia fitrah semula jadi, jangan dilarang. Kalau dilarang lagi dia buat. Fitrah, bukannya kita belajar dengan siapa-siapa, tak. Anak-anak kita manalah bau besar mana, tapi kan pandai mamnu marghub. Kita kemas apa nama ruang tamu, susun sofa bagai, dah susun, anak kita yang kecil umur 2 tahun, setahun lebih, dia panjat sofa, kita pun marah, turun, lagi tinggi dia naik kan. Dia memang fitrah manusia, dia tak nak, dia nak menongkoh harus, baru sedap sikit, turun, lagi tinggi dia naik, turun, lagi tinggi dia panjat, naik kau jatuh kepada muka, bawa ke klinik, mana jahit dia doktor cocok, barulah dia turun dia. Itu perangai manusia. Sebab itu manusia nak didik, jangan kata jangan, gunakanlah pendekatan lain. Baik tu macam jabatan kerajaan, mana ada signboard jangan dah sekarang, semua terima kasih. Kalau kita tulis jangan buang sampah di sini, penuh sampah bawah tu, tapi terima kasih kerana gunakan saya, penuh kan, tong sampah tu orang guna. Jangan merokok di sini, penuh puntung situ, tapi terima kasih kerana tidak merokok, bersih tempat itu. Ini perangai manusia. Jadi bila orang kata jangan jumpa Muhammad, lagi orang teruja, ya pasal tak boleh, mesti syok ni, jom, lagi orang nak pergi. Tu Datuk Ismail kamu kata nasib baiklah dalam agama kita ni tak ada larangan makan tahi lembu. Kalau ada larangan makan tahi lembu, penuh orang makan agaknya. Dia lagi yang dilarang itulah lagi dia suka. Agama kata jangan minum, yang itulah nak diminum lah. Jangan makan, yang itulah nak telan ni. Perangai manusia. Gagal perancangan ini. Ada yang mencadangkan kita tuduh Muhammad ini penyair. Kita panggil dia ni seniman saja, tak ada peranan pun, dia hanya orang seni saja. Tak ada peranan dalam pembangunan negara, orang seni saja. Orang nak tuduh dia syair. Syair apa? Dia penyair. Penyair ni baca syair, Nabi baca wahyu. Apa yang Nabi baca tidak ada dalam silibus penyair. Kenapa? Sebab Nabi baca wahyu, orang tak terfikir. Contoh, tuan-tuan pernah nak jumpa orang baca syair? A, B, C, A, B, C, D, E. Mana ada, orang tak buatlah syair begitu. Syair mesti ada kata-kata, akan datang akhir Disember ini
desir angin yang memutih di padang-padang, contoh. Tapi Nabi A, B, C. Apa ayat yang A, B, C? Alif, Lam, Mim. Terduduk seniman semua. Ini apa punya syair? Main huruf aja ni. Ini silibus baru ni. Tak pernah jumpa syair macam ni. Kena kaji balik sajak apa ini. Alif, Lam, Mim, Ra. Terduduk semua. Ini lain macam lah susun huruf. Sebab Nabi bukan baca syair. Nabi baca wahyu. Lagi orang kata dia penyair, lagi ramai orang yakin pula pada dia. Akhirnya sampai ke puncak, orang buat dipanggil sebagai character assassination. Kita bunuh nama baik Muhammad. Asalnya nama dia Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dipercayai. Kita buang kepada Muhammad Al-Kazab, Muhammad si penipu. Kita keluarkan brosur, keluarkan banner, billboard, tampal, poster besar-besar, biar sampai 100 kali orang tengok, sampai orang percaya Muhammad ni pembohong. Ketika cadangan diutarakan, siapa bantah? Abu Jahal. Dia angkat tangan, dia ketuk. Boom, saya tak setuju. Korang semua jangan nak kata anak saudara aku ni menipu. Dia daripada kecil tak pernah membohong. Jangan korang nak tuduh menipu. Buat cadangan lain. Senyap semua orang. Diam aja. Bayang tuan-tuan, Abu Jahal pun bantah nak kata anak saudara dia menipu. Punyalah Muhammad dipercayai. Kalau tuan-tuan nak rujuk gerakan orang-orang kafir Quraisy ini, boleh rujuk dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Panjang cerita orang kafir Quraisy, dia buat itu, dia nak buat ini, tapi akhirnya perancangan Allah lebih hebat lagi. Jadi tuan-tuan, panjang kalau nak cerita tentang kemuliaan peribadi Nabi. Cuma kita ringkaskan, apakah contoh peribadi Nabi yang kita nak bawa balik dan kita nak amalkan malam ini. Pertama, saya berpandangan peribadi Nabi paling besar sekali yang para ulama sebut adalah dia ni terkenal dengan istilah gelarannya Al-Amin. Al-Amin maknanya pelajaran untuk kita berusahalah mendapat title Al-Amin ini. Nabi digelarkan orang Muhammad Al-Amin, dan gelaran itu bukan Nabi sendiri yang letak, bukan Nabi yang buat isytihar, tidak. Bukanlah Nabi panggil semua orang Arab, orang Arab, nama saya Muhammad, nama panjang Muhammad Al-Amin. Tak ada. Dia namanya itu diberikan oleh bangsa dia sendiri. Bukan Nabi yang isytiharkan, bukan datuk dia yang isytiharkan, dan bukan juga sahabat-sahabat. Orang kafir Quraisy sendiri mencadangkan Al-Amin. Sampaikan pernah satu kali orang Quraisy bermesyuarat, bincang macam mana nak kekang pengaruh Nabi ketika itu. Lalu ada yang mencadangkan, apa kata kita bunuh saja Nabi. Ketika cadangan ini diutarakan, ada yang bantah, jangan, Muhammad ini dia ramai saudara, nanti kalau dia tuntut bela susah kita. Nabi ni keturunan bangsawan juga. Jadi ada yang mencadangkan, apa kata kita penjarakan Muhammad. Cadangannya juga dibantah, tak boleh, kalau penjarakan nanti dia buat apa nama, dia akan bina kekuatan dari dalam, habis kita nanti. Ada yang kata kita halau saja dari Mekah, ini juga ditolak, jangan, kalau dihalau dari Mekah nanti dia akan buat kekuatan dari luar. Ada yang mencadangkan, apa kata kita buat propaganda. Kita buat brosur, buat flyers ke apa ke, kita tunggu di sempadan kota Mekah, dekat mana exit tol mana, kita tunggu. Jadi kalau orang masuk, kita edar flyers. Nanti orang nak masuk akan baca flyers. Flyers tu kita tulislah, kalau selamat datang ke Mekah, kalau ke Mekah jangan jumpa orang nama Muhammad, dia orang gila. Oh, dia buat brosur begitu. Bila dia orang buat brosur itu, ternyata sokongan pada Nabi makin bertambah. Sebab manusia dia ada satu perangai, dia panggil mamnu marghub. Manusia ni perangai dia fitrah semula jadi, jangan dilarang. Kalau dilarang lagi dia buat. Fitrah, bukannya kita belajar dengan siapa-siapa, tak. Anak-anak kita manalah bau besar mana, tapi kan pandai mamnu marghub. Kita kemas apa nama ruang tamu, susun sofa bagai, dah susun, anak kita yang kecil umur 2 tahun, setahun lebih, dia panjat sofa. Kita pun marah, turun, lagi tinggi dia naik kan.
Dia memang fitrah manusia, dia tak nak, dia nak menongkoh hara. Baru sedap sikit, turun, lagi tinggi dia naik. Turun, lagi tinggi dia panjang. Naiklah, kau jatuh kepada muka, bawa ke klinik, mana jahit, biar doktor cocok. Barulah dia turun dia. Itu perangai manusia. Sebab itu manusia nak didik, jangan kata jangan. Gunakanlah pendekatan lain. Baik tu macam jabatan kerajaan, mana ada signboard jangan dah sekarang, semua terima kasih. Kalau kita tulis jangan buang sampah di sini, penuh sampah bawah tu. Tapi terima kasih kerana gunakan saya, penuh kan. Untuk sampah tu orang guna. Jangan merokok di sini, penuh puntung situ. Tapi terima kasih kerana tidak merokok. Bersih tempat itu. Ini perangai manusia. Jadi bila orang kata jangan jumpa Muhammad, lagi orang teruja. Apasal tak boleh, mesti syok ni. Jom. Lagi orang nak pergi. Itu Datuk Ismail kamu kata nasib baiklah dalam agama kita ni tak ada larangan makan tai lembu. Kalau ada larangan makan tai lembu, penuh orang makan agaknya. Dia lagi yang dilarang itulah lagi disuka. Agama kata jangan minum, yang itulah nak diminum. Jangan makan, yang itulah nak telan. Perangai manusia. Gagal perancangan ini. Ada yang mencadangkan kita tuduh Muhammad ini penyair. Kita panggil dia ni seniman saja, tak ada peranan pun, dia hanya orang seni saja. Tak ada peranan dalam pembangunan negara, orang seni saja. Orang nak tuduh dia syair. Syair apa? Dia penyair. Penyair ni baca syair, Nabi baca wahyu. Apa yang Nabi baca tidak ada dalam silibus penyair. Kenapa? Sebab Nabi baca wahyu, orang tak terfikir. Contoh, tuan-tuan pernah tak jumpa orang baca syair? A, B, C, A, B, C, D, E. Mana ada, orang tak buatlah syair begitu. Syair mesti ada kata-kata, akan datang akhir Disember ini, desir angin yang memutih di padang-padang. Contoh. Tapi Nabi A, B, C. Apa ayat yang A, B, C? Alif, Lam, Mim. Terduduk seniman semua. Ini apa punya syair? Main huruf aja ni. Ini silibus baru ni. Tak pernah jumpa syair macam ni. Kena kaji balik sajak apa ini. Alif, Lam, Mim, Ra. Terduduk semua. Ini lain macam lah susun huruf. Sebab Nabi bukan baca syair, Nabi baca wahyu. Lagi orang kata dia penyair, lagi ramai orang yakin pula pada dia. Akhirnya sampai ke puncak, orang buat dipanggil sebagai character assassination. Kita bunuh nama baik Muhammad. Asalnya nama dia Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dipercayai. Kita buang kepada Muhammad Al-Kazab, Muhammad si penipu. Kita keluarkan brosur, keluarkan banner, billboard, tampal, poster besar-besar, biar sampai 100 kali orang tengok, sampai orang percaya Muhammad ni pembohong. Ketika cadangan diutarakan, siapa bantah? Abu Jahal. Dia angkat tangan, dia ketuk. Boom, saya tak setuju. Korang semua jangan nak kata anak saudara aku ni menipu. Dia daripada kecil tak pernah membohong. Jangan korang nak tuduh menipu. Buat cadangan lain. Senyap semua orang, diam aja. Bayang tuan-tuan, Abu Jahal pun bantah nak kata anak saudara dia menipu. Punyalah Muhammad dipercayai. Kalau tuan-tuan nak rujuk gerakan orang-orang kafir Quraisy ini, boleh rujuk dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Panjang cerita orang kafir Quraisy, dia buat itu, dia nak buat ini, tapi akhirnya perancangan Allah lebih hebat lagi.